Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penilai dan sidang penonton sekalian. Kita mengetahui bahawa pengajaran bahasa Melayu dalam pengkhususan aspek karangan merupakan tahap tertinggi pada aras mencipta. Oleh yang demikian, kumpulan kami hadir untuk memperkenalkan satu inovasi yang dinamakan IKBES, iaitu Karangan Bestari, berasaskan perisian Excel dengan 6 fungsi yang utama yang ada padanya. Pertama adalah jenis karangan, yang kedua carian kosakata, carian kata sinonim, carian peribahasa, format karangan dan latihan. 6 fungsi utama ini semuanya digunakan untuk menghasilkan kualiti karangan yang lebih baik. Berikutnya selari dengan DSKP yang kami rujuk, iaitu 3.3 menghasilkan penulisan karangan dan 3.3.1 mendraft dan menghasilkan penulisan berformat atau tidak berformat. Inovasi ini dibina untuk mengatasi masalah penulisan karangan kepada murid tahap 2. Dari segi penyertaan masalah yang kami kena pasti sebelum membina inovasi ini, pertamanya adalah murid masih lagi keliru terhadap format karangan. Keduanya, murid masih lemah bagaimana untuk mengolah idea secara baik. Yang ketiga adalah penulisan karangan murid tidak berpandu, dan yang keempat adalah murid tidak ada motivasi untuk belajar karangan. Sebab apa? Sebab gaya pembelajaran masih lagi konvensional. Dan yang terakhir adalah tidak ada strategi yang lebih sepadu untuk diaplikasikan dalam PDP. Berikutnya adalah objektif pembinaan inovasi ini. Utamanya adalah untuk meningkatkan penguasaan pengolahan ayat dan kualiti format karangan. Kedua, untuk kita mewujudkan satu medan pembelajaran yang lebih berbeza, efisien dan lebih jelas kepada murid dan lebih terbimbing. Yang ketiga, untuk kita mewujudkan murid lebih bermotivasi untuk belajar bahasa Melayu, mengubah mindset dan pemikiran murid ke arah yang lebih menarik. Dan yang keempat adalah memberi kesan yang lebih signifikan terhadap pembelajaran bersepadu. Dari segi rasional pembinaan inovasi ini, pertamanya kita melihat bahawa penguasaan murid dalam aspek penulisan karangan semakin lemah. Yang kedua, murid tidak berminat untuk belajar karangan kerana gaya pembelajaran ke arah yang lebih konvensional. Yang ketiga adalah PDP pada masa kini tidak menepati 6C atau PAK 21, dan yang keempat adalah penulisan karangan murid tidak memenuhi syarat yang sebenar. Manakala dari segi faedah yang dapat diperoleh daripada inovasi IKBES ini, pertamanya, memantapkan pengetahuan murid dalam penulisan karangan. Kedua, mewujudkan saluran panduan dan rujukan secara menyeluruh. Dan yang ketiga adalah mengatasi masalah keciciran maklumat dalam penulisan karangan murid. Dari segi kumpulan sasar yang menggunakan IKBES ini, kumpulan utama kepada murid tahap 2, kumpulan sekunder kepada guru sendiri untuk guru mengaplikasikan IKBES ini dalam pengajaran karangan kepada murid tahap 2. Manakala dari segi penjonan idea, bagaimana kami membina, mencari idea untuk mewujudkan satu inovasi IKBES ini, pertamanya menggunakan Scamper sebagai panduan, iaitu Scamper ini merujuk kepada substitute, combine, adapt, modify, put another use, eliminate dan reverse. Manakala penjonan idea yang kedua adalah brainstorming process yang dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu problem framing, mencari permasalahan. Yang kedua adalah solution finding, mencari satu solusi terhadap permasalahan tersebut. Dari segi teori pembangunan inovasi, dua yang kami guna, iaitu ADI, iaitu kami mengenal pasti apakah permasalahan yang besar dalam pengajaran bahasa Melayu. Setelah permasalahan tersebut dikenal pasti, kami mengadakan perbincangan untuk melakar pembinaan inovasi tersebut, membina inovasi dan juga mengaplikasikan kepada murid melalui uji lari tersebut dan menilai hasil daripada pembinaan inovasi. Dan yang kedua penjanaan ialah teori TPEC, iaitu singkatan kepada teknologi, pedagogi dan content knowledge. Dari segi pelaksanaan projek inovasi ini, bermula kena pasti masalah semasa praktikum fasa pertama, iaitu Ogos hingga November 2022. Setelah kami mengenal pasti masalah, kami rekrut tim untuk mencari satu solusi yang terbaik melalui kerangka yang telah dibina terhadap pembinaan inovasi ini. Dan berikutnya menjalankan uji lari sebanyak 2 kitaran kepada murid tahap 2, berikutnya menilai hasil uji lari tersebut. Untuk makluman semua, inovasi yang dibina ini telah menjalani proses promosi di beberapa media sosial. Pertamanya Facebook, status WhatsApp, Instagram dan YouTube, dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan terhadap maklum balas daripada pengguna warganet. Manakala impak yang kami peroleh
melalui evaluate ataupun menilai terhadap inovasi ini. Pertama adalah PDP semakin berkesan. Yang kedua, murid lebih bermotivasi. Yang ketiga, informasi dapat disampaikan secara meluas. Yang keempat adalah mampu meningkatkan tahap penguasaan murid. Dan yang kelima adalah menjana idea murid melalui konsep 6C, iaitu antaranya adalah kolaboratif. Dari segi penilaian pula, kami pecahkan kepada dua. Penilaian daripada guru terhadap uji dari yang telah diperhatikan. Katanya, yang pertama adalah aplikasi ini merupakan one-stop center, mengandungi segala informasi pengajaran karangan. Yang kedua adalah mempunyai garis panduan yang jelas kepada murid dan lebih mudah digunakan. Berikutnya, penilaian daripada murid terhadap penggunaan inovasi ini. Pertamanya adalah mempunyai kelainan dan variasi lebih berbeza daripada gaya pembelajaran yang konvensional. Dan yang kedua adalah memudahkan cerapan pengetahuan, mengingat kembali terhadap konsep-konsep yang ada dalam penulisan karangan. Fungsi utama IKBS, karangan base study, adalah format karangan. Pada bahagian format disediakan konsep 3P memudahkan murid ingat bahawa karangan mesti ada pendahuluan, perangan isi dan penutup. Contoh di bahagian pendahuluan, disediakan soalan. Sesuatu soalan untuk dilaksanakan latihan semasa sendirian ataupun semasa di dalam kelas. Berikutnya kita tengok kepada contoh di bahagian isi yang kedua. Okay, di bahagian isi yang kedua, adanya konsep MAS BBD, iaitu konsep MAS BBD ni adalah satu konsep untuk kembangkan idea secara lebih sistematik sebagai panduan murid, dan disediakan juga fungsi senarai penanda wacana bagi mengelakkan murid tertinggal penanda wacana bagi setiap perenggan. Okey, baik. Murid melengkapkan ketiga-tiga kotak yang disediakan. Pecahan kotak ini bagi mengelakkan murid keliru dan memudahkan murid kembangkan idea. Setelah murid melengkapkan ketiga-tiga bahagian ini, contoh, saya dah masukkan di bahagian contoh. Jadi, ketiga-tiga ayat yang telah dibina akan digabungkan secara automatik pada bahagian ayat yang penuh, tanpa perlu murid menulis kembali bagi ketiga-tiga bahagian dan pecahan ini. Kita tengok kepada bahagian jenis karangan. Murid boleh melihat jenis karangan bagi tidak berformat ataupun berformat. Contoh, murid nak mengetahui berkenaan dengan karangan berformat bagi surat rasmi. Klik sahaja akan keluar contoh yang telah ditunjukkan bagi memudahkan rujukan dan panduan murid. Kita tengok pada carian kosakata. Di bahagian kosakata, murid boleh mencari kosakata yang sesuai. Contohnya, kosakata mengayak. Akan keluar kosakata, makna kosakata dan juga jenis kosakata bagi mengayak adalah kosakata jenis kata kerja. Berikutnya kita tengok kepada kelebihan yang berikutnya, iaitu kata sinonim. Pada bahagian kata sinonim, murid boleh mengetahui secara lebih spesifik berkenaan dengan sesuatu kata. Contoh, usang. Kata sinonimnya adalah lama. Kacak adalah sinonimnya adalah tampan. Okey, kita tengok kepada fungsi yang berikutnya adalah carian peribahasa. Pada carian peribahasa, murid boleh mencari peribahasa mengikut kategori peribahasa ataupun maksud. Contohnya, murid melakukan karangan melibatkan keinsafan. Jadi, akan keluar cadangan bagi peribahasa, iaitu jadikan payung sebelum hujan berserta dengan maksudnya. Contoh, murid mencari peribahasa mengikut peribahasa. Contoh, anak emas. Akan keluar contohnya, anak emas adalah orang yang dikasihi. Murid juga boleh mencari berdasarkan maksud. Okay, klik sahaja. Hati yang hancur kerana duka cita, akan keluar maksud peribahasa, akan keluar peribahasa bagi kaca terhempas ke batu, dan kategori peribahasa yang boleh digunakan bagi karangan contoh kekeluargaan. Ini merupakan fungsi yang telah disediakan bagi memudahkan murid untuk menghasilkan karangan yang lebih berkualiti. Dapat kita simpulkan bahawa inovasi yang dibina ini berasaskan TMK. Yang kedua, memacu budaya pembelajaran yang lebih kreatif dan kritis dan melibatkan konsep 6C. Akhir sekali, harapan kami, mudah-mudahan inovasi yang dibina ini mampu memberi manfaat kepada semua pengguna, mahu kepada murid atau kepada guru. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.